Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Saya harap anda semua bersemangat, sama seperti saya yang sentiasa bersemangat untuk berkongsikan kepada anda tips-tips dan cara menjawab exam SPA. Okay. Dalam video pada kali ini, saya akan menyentuh mengenai satu exam yang akan diadakan pada bulan April ini, bulan April tahun 2022 ini, iaitu exam Pegawai Immigration Grade KP 19. Exam ini agak unik sebab dia dipecahkan kepada 3 sesi yang berbeza, dan apa yang kita jangkakan, calon yang dipanggil adalah ramai. Sebab itu pihak SPA pecahkan anda kepada 3 batch. Jadi anda perlu buat persiapan exam dengan terbaik, sebab anda perlu bersaing dengan ramai orang. Okay, tapi jangan risau, terus ikuti perkongsian saya dalam beberapa siri video di mana saya akan dedahkan kepada anda bagaimana cara menjawab dengan betul sehingga menyebabkan anda boleh lulus dalam exam pada tahun ini. Okay, nama saya Megat Syafrizul. Saya adalah founder kepada Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kita keluarkan video terbaru. Okay, so pastikan anda tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada anda, terutamanya berkaitan dengan tips untuk lulus dalam exam Pegawai Immigration Grade KP 19. Okey, dah ready? Jom saya kongsikan berkaitan dengan exam Pegawai Immigration Grade KP 19. Okey, sebelum saya teruskan, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda yang terpilih untuk duduki exam pada tahun ini. So pastikan anda tonton video ini sampai habis, dan kalau boleh jangan skip ataupun jangan tutup video ini sebelum tamat, sebab ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada anda yang boleh membuatkan persiapan exam anda lebih baik dan boleh membuatkan anda lulus dalam exam pada tahun ini. Okey, jom. Okey, seperti yang saya tahu tadi, exam ini dia dipecahkan ataupun terbahagi kepada 3 batch, iaitu pada 7 hari bulan, 12 hari bulan dan 14 hari bulan April. Dia akan mula jam 2 hingga 3 petang. Okey, exam ini akan mengandungi 2 format. Itu section A adalah daya menyelesaikan masalah, di mana anda diberi masa selama 20 minit untuk menjawab 10 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda diberi masa 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, kalau anda lihat section A ni, kenapa dia diberi masa 20 minit dan anda hanya perlu jawab 10 soalan saja? So tentu anda macam senang je, tak apa, soalan tak banyak tapi masa panjang. Tapi okey, tapi anda jangan rasa macam lega dulu. Okey, sebab kalau anda lihat di sini kalau sebelum ini di tahun lepas, pihak SPA dalam section A ini dia bagi 20 soalan dan masa pun 20 minit. Okay, tapi pada tahun ini dia kurangkan soalan kepada 10 soalan, tetapi masanya masih sama. Okey, kalau mengikutkan pengalaman kita daripada beberapa exam sebelum ni, apabila pihak SPA buat sebegini, soalan dalam section A ini lebih mencabar. Okey, lebih memberi sedikit cabaran kepada calon berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni hanyalah 20 soalan. Tapi jangan risau, okey, anda berada di tempat yang betul, kerana saya akan membantu anda untuk mengetahui apa soalan yang biasa ditanya dalam section A ini, dan boleh membantu anda untuk buat persiapan. Okey, persiapan untuk hadapi section A ini. Okey, oleh sebab itu video penerangan exam ini saya akan pecahkan kepada 2 siri,
iaitu siri 1 dan siri 2. Okey, dalam siri pada kali ini saya hanya akan menyentuh mengenai section A terlebih dahulu. Sebab saya tak nak combine kedua-dua section dalam satu video hingga menyebabkan video ini terlalu panjang dan mungkin anda rasa cepat bosan dan mungkin akan tutup sebelum tamat. So ini akan menyebabkan anda terlepas info-info penting yang akan saya kongsikan. Okay, so dalam video kali ini saya hanya akan menyentuh mengenai section A sahaja. Okay, clear Alright, so jangan tutup sebelum habis, jangan skip dan sebagainya. Dengar dan teliti, kalau boleh tulis dan cuba fahami bagaimana soalan dalam section A ini ditanya. Okay, ready? Jom. Okay, section A, exam pegawai immigration grade KP19 tahun 2022. Okay, untuk pengetahuan anda, daripada 10 soalan dalam section A ini, dia terpecah ataupun terdiri daripada 4 pecahan utama. Kesemuanya adalah untuk menguji tahap penyelesaian masalah anda. Selain daripada matematik, dia akan diuji secara IQ test dan sebagainya. Okey, jom kita tengok pecahan yang pertama. Okey, pecahan yang pertama adalah berbentuk penyelesaian masalah. Okey, di mana anda akan diberi satu soalan pendek sebegini, soalan berbentuk untuk bertanya kepada anda soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, kalau anda lihat contoh soalan ini, dia tanya berapa ekor binatang peliharaan Pak Mat. Dan biasanya soalan yang sebegini dia tidak memerlukan anda untuk tekan kalkulator. Okey, so kesemua soalan yang berbentuk penyelesaian masalah tidak memerlukan anda untuk tekan kalkulator. So anda hanya just perlu congak, perlu pantas membaca dia punya hint-hint yang diberikan dalam soalan yang diberikan. Okey. So tapi jangan risau, untuk pecahan yang pertama ini biasanya calon tidak hadapi masalah lah, sebab biasanya soalan dalam bentuk penyelesaian masalah ini dia lebih ringkas, lebih direct. Okay, seperti inilah, seperti tanya berapa binatang peliharaan Pak Mat. So dalam soalan pun dah dibagilah, dia bagi apa dia punya berapa kaki kambing, berapa kaki ayam, berapa kaki arnab, berapa kaki lembu. So berdasarkan logik, berdasarkan congakan, anda boleh terus dapat kira, dapat agak berapa ekor binatang peliharaan Pak Mat. Okey, so ini berbentuk pecahan yang pertama, penyelesaian masalah. Okey, pecahan yang seterusnya, okey, pecahan yang kedua adalah interpretasi data. Okey, di mana dalam pecahan ini anda akan diberi satu jadual, graf, plot dan sebagainya, dan diminta anda untuk analisa data yang diberikan. Okey, sama seperti pecahan yang pertama, pecahan yang kedua ini juga tidak memerlukan anda untuk tekan kalkulator. Okey, dia anda just perlu pantas membaca dia punya data dan terus bagi jawapan. Okey, so pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua biasanya calon tidak akan ada sebarang masalah nak jawab. Okey, kemudian okey, pecahan yang ketiga ini. Okey, pecahan yang ketiga ini memberi sedikit cabaran kepada anda, terutamanya anda yang lemah dalam matematik. Kerana dalam pecahan yang ketiga ini dia ada banyak menguji formula-formula matematik yang anda belajar dulu semasa SPM, seperti kira luas, kira isi padu, kira jarak, kira halaju, kira kecerunan dan sebagainya. So anda perlu ingat formula, perlu hafal formula dan juga perlu tahu bagaimana hendak guna formula-formula tersebut. Okay, formula kira isi padu, kira diameter, kira jarak dan sebagainya. Okay. Pecahan yang ketiga ini anda perlu guna kalkulator untuk memudahkan pengiraan. Okay.
again saya ulang, pecahan yang ketiga ini banyak memberi cabaran kepada ramai calon. So pastikan anda betul-betul hafal, betul-betul faham dan betul-betul tahu bagaimana hendak guna formula-formula asas dalam matematik. Okey, alright. Seterusnya, okey, pecahan yang keempat. Okey, pecahan yang keempat ini ramai calon yang tewas dalam exam disebabkan oleh pecahan yang keempat ini. Okey, kenapa ramai tewas? Okey, sebab mereka tidak biasa tengok soalan IQ test dan menyebabkan mereka terkejut. Mereka mungkin tak sempat hendak menjawab soalan IQ test ini. Okay. Biasanya soalan IQ test ini tidak memerlukan anda untuk tekan kalkulator, tetapi anda perlu pantas melihat bentuk soalan dia. Dia punya nombor, dia punya gambar rajah, dia punya carta dan sebagainya. Okay. Kalau lihat dalam contoh soalan ini, okay, dia beri satu jujukan nombor dan dia minta anda untuk teka nombor seterusnya. Kadang-kadang dia akan kosongkan nombor di depan, kadang-kadang dia akan kosongkan nombor di tengah, dan kadang-kadang dia akan kosongkan nombor di belakang. So anda perlu bijak melihat dia punya pola nombor yang diberikan. Okay. So inilah keempat-empat pecahan yang ada dalam section A ini yang bertujuan untuk menguji tahap penyelesaian masalah anda. Okay. So untuk pecahan yang pertama dan kedua ini, saya rasa anda tidak ada masalah nak jawab. Okay. Tetapi anda perlu beri perhatian kepada pecahan yang ketiga dan yang keempat ini. Okay. Ada yang tanya saya, okay, bagaimana hendak lepas pecahan yang ketiga dan pecahan yang keempat ini. Okay. Jawapan dia mudah saja. Okay. Anda perlu buat banyak latihan. Okay, cuba cari banyak contoh-contoh soalan untuk anda biasakan diri dengan bentuk soalan exam. Okey. Jangan risau, kejap lagi saya akan explain kepada anda dekat mana anda boleh dapatkan contoh soalan exam secara percuma. Okey, kejap lagi saya akan explain. Jangan risau. Okey, jangan risau Jom teruskan dulu. Okey, ini adalah merupakan antara topik-topik popular, topik yang selalu ditanya dalam session A ini berkaitan dengan pecahan yang ketiga, iaitu anda boleh faham, anda perlu faham mengenai operasi pecahan ringkas, kira peratus kenaikan, kira peratus keuntungan, kira hal laju, kira persamaan linear, kira kecerunan, berbentuk piawai, isi padu, mean, median, mode. Okey, so pastikan anda hafal formula dan buat latihan mengenai ke 10 topik yang saya beri ini. Clear? Kalau anda ada sebarang soalan, anda belum faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen di bawah ini dan nanti saya akan terus menjawab semua soalan-soalan anda. Okey, tadi saya maklumkan kepada anda di mana anda boleh dapatkan contoh soalan exam secara percuma. Okey. Sini anda boleh dapatkan contoh soalan exam secara percuma. So anda boleh pilih sama ada nak join channel Telegram ataupun nak join email. Okey, kedua-dua link ini anda boleh klik di ruangan description, okey, di bawah video ini. Okey. Saya amat-amat alukan kepada anda untuk sertai channel Telegram untuk dapatkan info dengan lebih pantas. Okay. Di mana dalam channel Telegram ini saya akan kongsikan kepada anda nota-nota serta contoh soalan dan jawapan dan termasuk jalan pengiraan. Okay. Section A ini saya faham mungkin anda dah lama tinggal matematik kan. Last dulu guna semasa SPM. Itu pun dah beberapa tahun lah kan. Saya rasa mungkin anda tak ingat lah dia punya formula-formula matematik itu. Sebab tu saya buat channel Telegram ini sebab tujuan saya
adalah untuk membantu anda untuk lulus dalam exam pada tahun ini. Okey, namun kalau anda tidak ada Telegram, tak perlu risau, anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya akan juga kongsikan contoh soalan yang sama melalui email. So anda boleh pilih sama ada join Telegram ataupun join email ataupun nak join kedua-dua. Tak ada masalah. Okey, lagi bagus. Okey, join kedua-dua channel tu, sama ada join channel Telegram ataupun nak join email. So anda akan dapat info dengan lebih pantas dan lebih tersusun. Okay? Sebab memang menjadi target saya tahun ini, menjadi satu impian saya pada tahun ini adalah untuk membantu seberapa ramai yang boleh untuk lulus dalam exam SPA. Sebab mengikut kepada statistik tahun lepas, ramai yang mohon dan ramai juga yang gagal, ramai juga yang tak lulus. Okay, so saya rasa ini bukan ataupun tak sepatutnya berlaku. Okay, tak sepatutnya berlaku, dan memang menjadi satu impian saya, menjadi satu matlamat saya membantu seberapa ramai yang boleh untuk lulus dalam exam pada tahun ini. So pastikan anda subscribe channel ini sebab saya akan buat beberapa siri video untuk membantu anda untuk lebih faham berkaitan dengan exam yang akan anda duduki pada bulan April tahun 2022 ini. Okay? Yang penting, jangan give up, jangan rasa cepat puas hati, jangan rasa terlalu yakin, jangan rasa terlalu overconfident. Okay? Terlalu rasa overconfident, rasa senang, rasa macam mudah. Jangan. Okay? Terus buat latihan dengan join channel Telegram yang saya explain tadi. Ataupun anda boleh terus klik link yang ada saya letak di bahagian description, okay, di bawah video ini. Alright. Okay, saya rasa sekian dulu untuk penerangan video section A. Nantikan saya akan keluarkan penerangan mengenai section B mungkin esok ataupun lusa. Alright. So saya harap anda semua dapat sesuatu dalam perkongsian saya dalam video ini. Kalau anda ada sebarang soalan, pastikan anda terus tanya di ruang komen di bawah video ini untuk rungkaikan sebarang persoalan anda. Okay, alright. Jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.